Dalam mitos Yunani, amatlah populer beberapa nama dewa-dewa, pahlawan, dan juga asal-usul Yunani sendiri. Selain itu, mitologi Yunani juga menceritakan adanya makhluk-makhluk unik dan aneh, ada yang baik dan ada pula yang mengerikan. Makhluk-makhluk mitos tersebut tak jarang muncul pada cerita atau filem Yunani, dan sebahagian orang percaya bila makhluk tersebut tak hanya sebatas ada di dunia mitos sahaja. Beberapa orang percaya makhluk Yunani sememangnya benar-benar ada, dan bahkan ada yang pernah menampakkan diri pada manusia biasa. Pada kali ini, kita akan mengupas perihal berkenaan salah satu makhluk mitologi yang amat terkenal, yaitu Minotaur. Dalam mitologi Yunani, Minotaur adalah raksasa dengan tubuh manusia dan kepala dan ekor lembu jantan. Kerana bentuk Minotaur yang mengerikan, seorang raja pada masa itu yang dikenali sebagai Raja Minos mengarahkan seorang tukang bernama Daedalus dan anaknya Icarus untuk membina labyrinth untuk berfungsi sebagai kandang untuk raksasa itu. Menurut kisahnya, Minotaur kekal di labyrinth dan menerima persembahan tahunan, yaitu berupa kanak-kanak lelaki dan perempuan untuk dimakan. Tapi akhirnya Minotaur dibunuh oleh pahlawan Athens, yaitu Theseus. Mengikut asal-usul nama, ia berasal dari perkataan Yunani kuno, yaitu Minos dan kata nama lembu jantan. Jadi, Minotaur bermaksud lembu jantan dari Minos. Sementara itu, nama kelahiran Minotaur Estrion dalam bahasa Yunani kuno bermaksud yang berbintang, yang menunjukkan perkaitannya dengan buruj lembu jantan ataupun Taurus. Dipendekkan cerita, legenda Minotaur bermula dengan kisah Raja Minos, yaitu pemerintah Minoan di Pulau Krete, dan Raja Minos ingin membuktikan bahawa dia sangat disenangi oleh semua tuhan Yunani. Jadi dia meminta Poseidon menghantar seekor lembu jantan dari laut kepadanya. Dia berjanji untuk mengorbankan lembu jantan itu kembali kepada dewa-dewa untuk mendapatkan bantuan dan kekuatan. Apabila Minos melihat betapa baiknya lembu jantan itu, dia memutuskan untuk menyimpannya sebagai ganti. Apabila Poseidon mendapat tahu Minos tidak mengorbankan lembu jantan itu, dia amatlah marah. Walaupun Poseidon dikabarkan pemarah, dia memutuskan untuk membalas dendam tanpa menggunakan kekerasan. Tetapi dengan kebolehan supernaturalnya, dia menyebabkan Persephone, Ratu Krete, yaitu isteri Minos, jatuh cinta dengan lembu jantan tersebut. Oleh itu, Astraeus adalah Minotaur pertama. Ia adalah anak kepada hubungan haram di antara Persephone dengan lembu jantan itu. Inilah sebab mengapa Minotaur digambarkan mempunyai badan berotot seperti lelaki dan kepala lembu jantan. Pada asasnya, pengorbanan yang dilakukan ini adalah satu-satunya sumber makanan Astraeus. Akhirnya, salah seorang pemuda bernama Theseus berjaya sampai ke hujung labyrinth dan membunuh Astraeus. Theseus juga sangat populer dalam kepercayaan Yunani kuno. Dia dianggap sebagai wira Athens selepas menamatkan musuh dengan membunuh Astraeus. Dia kemudian mengusir Astraeus ke labyrinth yang rumit ini, di mana dia menjalani hidupnya. Setiap tahun, 7 wanita muda dan 7 lelaki muda dihantar ke labyrinth sebagai korban untuk Minotaur, yaitu Astraeus. Dikatakan lagi,
Antara ciri yang paling menonjol yang boleh kita sebutkan mengenai makhluk Minotaur, ia merupakan raksasa Yunani yang separuh manusia dan separuh lembu jantan. Binatang itu terkenal kerana tinggal di dalam labirin, di mana ia memakan 14 mangsa manusia setiap tahun. Tubuhnya benar-benar manusia, walaupun kaki dan tangannya penuh dengan otot yang hampir luar biasa. Bulunya berwarna hitam kebiruan dan mempunyai tanduk yang tajam yang mudah menembusi mana-mana lawan manusia. Minotaur dilihat sebagai raksasa yang tidak berfikiran dan dahagakan darah bagi sesetengah orang. Tetapi bagi yang lain, dia dilihat sebagai seorang perwira. Walaupun labirin Minotaur mungkin wujud, ahli arkeologi masih belum menemui bukti atau bukti konklusif mengenai Minotaur itu sendiri. Ia mungkin sebuah istana, siri gua, atau hilang selama-lamanya. Salah satu teori yang paling popular ialah istana Minos adalah sisa labirin yang digunakan semula selepas Theseus membunuh Minotaur. Teori lain ialah labirin sepenuhnya berada di bawah tanah atau tiada labirin sejarah sedemikian wujud. Walau bagaimanapun, ahli sejarah purba ingin mengetahui memandangkan betapa popularnya cerita itu. Mungkinkah terdapat labirin yang begitu rumit sehingga anda boleh tersesat selama-lamanya dengan kepercayaan kewujudan Minotaur? Ramai penyelidik telah cuba mencari penjelasan sejarah untuk mitos Minotaur dan bagaimana ia berkaitan dengan berakhirnya penguasaan Krete di Mediterranean. Walaupun begitu, kewujudan makhluk ini masih kekal misteri hingga ke hari ini.